Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina bifutuhal 'arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 6, baris yang ketiga daripada atas. Maka lazimkan, yakni maka wajiblah olehmu akan memelihara mata engkau, kerana firman Allah Ta'ala, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Zalika azka lahum Innallaha khabirum bima yasna'un. Nombor 1 Suratun Nur, ayat rakam nombor 30. Maka minggu lepas kita muzakarah sama-sama berkenaan wajib tiap-tiap orang yang beriman untuk jaga akan mata dia daripada melihat perkara yang diharamkan oleh syarak. Maka sebelum ni, minggu lepasnya, Amba ada janji, iaitu nak sebut sedikit berkenaan aurah. Mana had-had aurah, sama ada laki-laki dan perempuan. Maka wajib bagi kita jaga mata, memelihara mata daripada tengok aurah laki-laki ataupun juga aurah perempuan. Jangan ingat kalau kita ni laki, kita boleh tengok hak laki, tak boleh. Apabila dia aurah, tak kira lah dia tu laki ke ataupun perempuan, maka dilihat pada dia jadi haram. Ketika itu haram kita tengok, wajib kita jangan tengok. Gitu. Maka disebut dalam kitab Hidayatus Sibyan berkenaan aurah. Baca sikit. Bermula menutup aurah, iaitu dengan sesuatu yang suci, yang menegah ia sesuatu akan kelihatan warna kulit. Maka ditutup akan dia aurah pada pihak atasnya, atas seseorang, dan kelilingnya, keliling seseorang. Bermula aurah itu ada 3 bahagi. Pertamanya daripada 3 bahagian itu aurah laki-laki.
aurah laki-laki yang merdeka atau juga hamba, maka iaitu aurah bagi laki yang merdeka atau hamba itu barang yang antara pusatnya dan lututnya. Jika di dalam sembahyang dan pada berhadapannya sama laki-laki atau dengan perempuan yang mahramnya. Bagi laki-laki yang merdeka dan juga laki-laki yang hamba. Hamba tak ada dah zaman kita. Maka mana aurah dia? Hak wajib dia tutup, iaitu barang yang iaitu daripada pusat hingga kepada lutut. Tu. Maka pusat dengan lutut tu kena tutup ke tidak? Kena tutup juga. Itu ada kaedah dalam hukum fiqh. Tu. Maka tutup pusat hingga kepada lutut tu, hingga kepada lutut itu aurah bagi laki-laki yang merdeka ataupun laki-laki yang hamba. Dan jika berhadapannya laki-laki tadi dengan perempuan yang ajnabiyah, maka iaitu sekalian badannya badan laki-laki. Ini kau yang rajih, kau yang asah, yang kuat dalam mazhab kita. Cumanya pendapat yang masyhur tetap juga iaitu bagi laki-laki berhadapan dengan perempuan yang ajnabiyah, iaitu pusat hingga ke lutut. Itu pendapat masyhur. Kebanyakan para ulama berpendapat begitu. Tapi pendapat yang asahnya iaitu seluruh sekalian tubuh dia juga. Oh, laki kena juga? Ya. Tu. Dan jika ada ia laki-laki itu di dalam khulwah, maka dua kemaluannya. Kalau dia duduk seorang diri, duduk khalwat seorang diri, maka wajib bagi dia tutup akan dua kemaluan dia, iaitu depan dan belakang. Jangan mentang-mentang kita duduk khalwah, duduk seorang diri, kita telanjang tanpa hajat. Kalau ada hajat tu lain. Tu. Kalau perlu kepada hajat, tu tak apa. Tu. Terbuka akan dua kemaluan dia. Tapi kalau tak ada hajat, maka dia tetap juga aurah. Tak boleh buka. Tu jangan duduk mentang-mentang duduk dalam rumah seorang, tak ada orang, duduk jalan gi mari kat TV, pergi dapur. Pakai apa? Tak pakai apa-apa. Tak boleh. Telanjang. Tu tak boleh. Ada juga aurah ketika berseorang diri. Maka hasil bagi laki-laki itu 3 aurah. Yang pertama hak mana? Iaitu sama-sama laki-laki, pusat hingga ke lutut, dan juga bersama dengan perempuan yang mahram. Yang keduanya, laki-laki berhadapan dengan perempuan yang ajnabiyah. Maka dia kata, yang asah, yang kuatnya, iaitu seluruh tubuh dia juga. Tu. Tapi yang masyhurnya pendapat dalam mazhab kita, yang dipakai oleh kita semua, adab biasanya gitulah, pusat hingga ke lutut. Dan juga yang ketiganya, iaitu aurah ketika duduk seorang diri. Maka keluar 3 situ. Maka yang kedua daripada 3 bahagian tadi, aurah perempuan yang hamba orang. Yang keduanya iaitu aurah seorang perempuan yang hamba, dan juga yang khunsa, yang ada 2 kemaluan dia, dua-dua hidup. Tu.
khunsa muskil. Maka kata dia, aurah perempuan yang hamba dan juga khunsa, iaitu jika ada ia perempuan yang hamba tadi dan khunsa di dalam sembahyang atau di dalam khalwah ataupun pada berhadapan dengan mahramnya atau dengan sama-sama perempuan yang mukmin, maka iaitu barang yang antara pusatnya dan lututnya. Kalau hamba tadi, perempuan yang hamba dan khunsa dalam sembahyang dia, ketika dia duduk khulwah, duduk seorang diri, dan juga ketika dia berhadapan dengan mahram dia. Siapa mahram? Orang yang mana dia diharamkan menikah, tu mahram. Muhrim, orang yang berihram. Atau dengan sama-sama perempuan, yakni perempuan yang mukmin. Hamba tadi dengan perempuan mukmin duduk berhadapan, duduk bersekali, maka iaitu aurah bagi dia pusat hingga ke lutut. Dan jika berhadapan ia perempuan yang hamba tadi dengan laki-laki yang ajnabi, maka sekalian badannya. Kalau dengan laki-laki ajnabi, maka sekalian tubuh badan dia. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang kafirah, perempuan yang kafir yang bukan Islam, maka iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir pada waktu bekerjanya. Apa waktu yang bekerja? Adat biasa orang bekerja, dia akan buka kepala, leher, tangan hingga ke siku, kaki hingga ke lutut. Itu biasa orang buat kerja. Maka kalau dia tu perempuan hamba tadi, dia bersama dengan orang yang bukan Islam. Yang bukan Islam tadi bukan laki-laki tapi perempuan juga. Begitu juga hukum bagi perempuan yang mukmin, yang merdeka macam kita, bukan hamba. Jikalau berhadapan duduk bersekali satu rumah, satu bilik, satu kolej dengan perempuan yang kafir, yang bukan Islam, maka hukum dia, aurah dia, iaitu zahir ketika adab ketika dia bekerja. Apa? Dibenarkan dia buka akan kepala dia hingga kepada leher. Ni leher, tekak ni. Kalau orang Kelantan sebut tekak. Anak tekak sini, tekak. Orang luar panggil leher. Maknanya ketiak, bahu, dada tak boleh dibuka. Walaupun dia perempuan, haram. Itu aurah bagi perempuan yang mukmin. Dan juga tangan hingga ke siku boleh buka. Dan juga kaki hingga ke lutut boleh buka. Hak lain haram kita buka. Walaupun dia perempuan, tapi kita kena ingat dia bukan Islam. Itu hak dia. Yang ketiga pula, tadi laki-laki yang pertama. Yang keduanya perempuan yang hamba dan khunsa. Yang ketiganya perempuan yang merdeka. Kita lah, bukan hamba. Ketiganya aurah perempuan yang merdeka, iaitu sekalian badannya, melainkan muka. Melainkan mukanya, dua tapak tangannya. Jika ada di dalam sembahyang, ini aurah bagi perempuan. Iaitu perempuan yang merdeka. Kalau perempuan hamba, pusat hingga lutut juga. Ni perempuan yang merdeka,
iaitu bukan hamba, maka aurah ketika dia sembahyang, seluruh tubuh dia melainkan muka dan dua tapak tangan dia. Apa makna dua tapak tangan? Iaitu dua pergelangan tangan. Bukan tapak ni. Kalau kita faham dua tapak ni, hak ni tak. Dua pergelangan tangan. Kenapa disebut dengan dua tapak tangan? Itu bahasa lama. Tu dua tapak tangan ni pun sama. Itu aurah bagi perempuan yang merdeka di dalam sembahyang. Seluruh tubuh melainkan muka dan dua pergelangan tangan. Tu hak lain kena tutup. Itu aurah dia. Maka hak tu rasa Ustaz Rodi kita bahadah berkenaan aurah di dalam sembahyang. Tu ketak boleh ke? Ketak bagi perempuan, ketak makruh. Sah ke? Sah sembahyang dia. Dia pakai contoh, dia pakai kain tutup semua melainkan muka dengan pergelangan tangan. Tapi kain dia tu jenis lekat tubuh. Bila tu dalam semayang, bukan luar semayang. Kita pakai baju tu, kain tu hak jenis kena tiup lekat tubuh. Kain setting orang panggil. Kain hak jenis lekat tubuh tu, masa dia jalan tu haram sebab ada orang lelaki. Tapi ketika dia semayang, ketak hak tu sah. Kenapa? Sebab tak nampak akan aurah dia, aurah warna kulit dia. Tu sah sembahyang, cuma makruh. Tu. Tapi kalau luar tak boleh. Ketak nampak warna, tu haram. Dan jika berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi, maka sekalian badannya badan perempuan yang merdeka tadi. Hak ni kaul pendapat yang asah, yang kuat dalam mazhab kita. Wajib tutup sekalian, tak ada muka dan tangan, tak ada kecuali. Tapi kenapa yang kita guna tu boleh buka muka dan tangan? Hak tu pendapat masyhur. Dia tidak kuat, tapi dia masyhur di kalangan umat Islam. Yang masyhur di kalangan pendapat para alim ulama mazhab kita. Adapun pendapat yang kuat para alim ulama dalam mazhab kita, iaitu sekalian tubuh, tak ada kecuali. Maka disebabkan itulah apabila kita nak guna pendapat masyhur boleh, tak ada masalah, tak salah sebab ada pendapat ulama. Tapi apabila timbul fitnah, maka kita kena kembali kepada pendapat yang kuat, iaitu seluruh tubuh, tak ada kecuali. Bila tu? Apabila timbul fitnah, kena kembali kepada pendapat yang kuat. Tak boleh dah guna hak masyhur tadi. Contohnya apa? Timbul fitnah, dia ni menjadi kegilaan para laki-laki. Tak boleh. Dia keluar rumah, orang lelaki tak boleh nak tengok juga. Timbul fitnah. Mungkin sebab dia comel. Maka ketika itu dia tak boleh guna pendapat yang masyhur. Dia kena guna pendapat yang kuat tadi, iaitu sekalian tubuhnya. Itu bagi perempuan berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi. Dan jika berhadapan dengan sama-sama perempuan, atau di dalam khulwah, atau pada berhadapan laki-laki yang mahramnya, maka iaitu barang yang antara pusat dan lututnya. Perempuan yang bukan hamba yang merdeka, kalau dia bersama dengan perempuan juga, iaitu perempuan yang mukmin, bukan yang kafir, maka dan juga
ketika dia di dalam khulwat seorang diri, dan juga ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang mahram, yang diharamkan nikah, ayahnya, abang dia, adik laki-lakinya, maka iaitu barang yang antara pusatnya dan lututnya, itu hak asal dia. Tapi takkan kita nak tunjuk dada kita ke abang kita? Tidak. Kalau kira-kira haknya mana? Pusat hingga lutut. Takkan tak pakai baju? Pakailah. Takut timbul fitnah pula. Fitnah itu jadi haram. Abang jenis abang yang mata tak boleh tengok perempuan, tu kena pakai molek lah. Jangan dibuka di depan dia. Walaupun hak aurah laki perempuan dengan adik-beradik dengan mahramnya, asalnya hak dia aurah, iaitu pusat hingga lutut. Tapi ketika itu dia kena pakai. Takut timbul fitnah. Dan jika berhadapan dengan perempuan yang kafir, maka iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir pada waktu bekerjanya, sama seperti tadi, iaitu dibenarkan hanya buka kepala hingga ke leher, tangan hingga ke siku, kaki hingga ke lutut. Itu sahaja. Maka kita wajiblah ajar kepada anak-anak kita yang belajar di universiti, kalau ada rakan rakan sebilik roommate dia yang perempuan yang bukan Islam, kena tahu mana hak dibolehkan, mana hak diharam, yang perlu dia tutup, haram dia buka. Sama di kitab tu nak bahas minggu lepas dah tu, baca cepat-cepat tu. Kerana firman Allah Ta'ala, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Qul, katakanlah, dengan perintah daripada Allah, fi'il amma, al-amru lil wujub, itu menandakan wujub. Okey. Qul, siapa kata? Allah Ta'ala suruh siapa kata? Iaitu Nabi kita. Kata kepada siapa? Lil mu'minina, kepada sekalian yang beriman. Orang yang beriman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, artinya bersabda olehmu hai Rasulullah, katakanlah hai Rasulullah. Itu terjemahan para alim ulama kita. Dia tak gunakan katakan Muhammad. Walhanab, Allah Ta'ala tak ada kata kul. Allah Ta'ala hanya kata kul. Katakanlah. Siapa kata? Rasulullah. Tapi kenapa orang-orang zaman kita ni, dia terjemahkan Al-Quran, dia kata apa? Kul, katakanlah, dalam kurungan Muhammad. Ulama kita dulu dia tak terjemah gitu. Dia jaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak guna dengan panggilan nama. Kalau kita panggil ayah kita dengan nama, apa perasaan kita? Sedih, sakit hati. Tergamuknya dia buat gitu, panggilan gitu. Maka lebih-lebih lagi lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para alim ulama kita dia terjemah bersabda olehmu hai Rasulullah. Allah Ta'ala tak ada sebut situ, Muhammad tak ada sebut, cuma sebut kul. Maka kita kena terjemah yang sebaik-baiknya.
Tu. Maka Allah Ta'ala sebut apa? La taj'alu du'a ar-rasul, la taj'alu du'a ar-rasul libainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Yang mana Allah Ta'ala larang, la taj'alu, jangan engkau panggil, jangan kamu panggil akan rasul kamu itu seperti engkau panggil sama-sama engkau. Tak boleh kita sebut kata Muhammad. Orang zaman Nabi kalau hak sebut panggil Nabi dengan nama Nabi, tu orang yang musyrikin, orang yang tak puas hati dengan Nabi. Adapun para sahabat, tak kira lah sahabat tadi ada nasab Nabi ataupun tidak. Bahkan isteri Nabi sendiri pun panggil ya Rasulullah, ya Habib Allah. Tak ada panggil Muhammad, tak ada. Tiba-tiba datang zaman kita, megahnya, rasa tingginya, dia terjemah ayat Al-Quran. Kata Muhammad. Baca hadis Nabi, kata Muhammad. Ingat Muhammad tu jiranmu kau. Tu bahasa kasar tu. Tu panggil dengan panggilan sebaik-baik. Tu Nabi Muhammad ni Rasul, Nabi, Rasul, Nabi yang terakhir, yang mana Allah Ta'ala sebut ma kana Muhammadun aba ahadin minar rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jangan mu ingat Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad tu adalah bapak-bapakmu. Walakin, tapi Rasulullah tadi, Rasulullah, dan dia tu wa khataman nabiyyin, Nabi yang terakhir, penutup bagi sekalian Nabi. Sebab tu para alim ulama kita kata Muhammadun kal bashar laisa kal bashar. Muhammadun basharun laisa kal bashar. Nabi Muhammad ni manusia, tapi tidaklah seperti manusia kebanyakan. Manusia dengan makna berkahwin, makan, minum, tidur. Tapi dia tu Nabi tu adalah yang dipelihara maksum, yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Maksum, tak ada dosa pun. Dia tu Rasul dan Nabi yang terakhir. Tu duk heboh dalam dalam internet. Ada di mana entah ke mana yang PPIN pergi tolong puak kampung tu, iaitu tolong tu ada puak-puak di kampung tu berfahaman Qadiani, tak silap. Tu fahaman Qadiani. Tu ada lagi Rasul, Nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu bahaya akidah tu, murtad tu. Artinya bersabda olehmu hai Rasulullah bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya barang. Allah Ta'ala suruh Nabi kita katakan, suruh kepada, disuruh apa, iaitu amrul wujud, suruh tanda kepada wajib tu, hukum bagi wajib. Maknanya kalau buat jadi haram. Tu buat apa, iaitu tengok akan perkara yang diharamkan, yang tidak diharuskan oleh syarak, maka jatuh haram. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi kita perintahkan kepada para orang-orang yang beriman, iaitu pejamkan oleh kamu mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Tu nescaya memejam oleh mereka itu orang yang mukmin
akan segala mata mereka itu orang mukmin. Bila Nabi suruh, maka pasti dia akan buat. Wajiblah orang yang mukmin tadi buat. Apa makna pejam? Sama ada dengan makna pejam hakiki, iaitu apa? Pejam butir mata dipejam. Ataupun dengan pejam dengan makna tidak lihat. Pejam dengan makna pejam betul-betul pejam, tutup mata. Ataupun juga pejam dengan makna tidak lihat, alih pandangan, tak tengok, tak lihat. Tu bukan dengan makna hanya satu makna, iaitu pejam tutup mata sahaja. Tengok aurat perempuan depan naik kereta, tengok aurat perempuan pejam mata, accident. Alihkan dengan makna pejam butir mata, pejam mata, ataupun alihkan pandangan daripada melihat perkara yang haram. Tu. Dan suruh alihmu hai Rasulullah akan mereka itu dengan memelihara farash, iaitu kemaluan mereka itu orang mukmin. Wa yahfazu furujahum, jaga pelihara kemaluan. Nescaya memelihara mereka itu orang mukmin akan segala farash mereka itu orang mukmin daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia barang. Tu. Maka Allah Ta'ala suruh juga Nabi kita bagi tahu kepada orang-orang mukmin, perintahkan orang-orang mukmin, iaitu pelihara kemaluan. Pelihara daripada apa? Daripada buat perkara yang maksiat, yang haram. Tu kena wajib pelihara, haram buat. Tu. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik, yakni lebih bersih bagi mereka itu orang mukmin. Zalika azka lahum. Itulah perkara itulah iaitu yang lebih baik, yang lebih bersih bagi mereka itu orang mukmin. Maknanya kalau nak bersih, yakni bersih apa? Bersih hati. Maka perlu jaga dua perkara ni, iaitu jaga mata daripada tengok perkara haram, dan juga jaga kemaluan daripada buat perkara yang haram. Barulah hati itu jadi bersih. Orang mukmin yang bersih dia kena jaga. Tu. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu orang mukmin, akan dia semacam dengan zahirnya. Maka Allah Ta'ala kata innallaha khabirum bima yasna'un, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu khabirum bima yasna'un, dia tahu akan yang batin tu seperti yang zahir. Mana ni hak dalam hati kita? Tu hak dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu batin kita, hati kita semacam zahir, nyata. Tak perlu kita kata ni benda yang dalam hati. Allah Ta'ala tak tahu, agak-agaknya tak tahulah, tapi hakikatnya Allah Ta'ala tahu semacam zahir. Kalau zahir kita buat sesuatu maksiat, kita takut. Kenapa? Sebab nampak zahir tadi, dosa tadi, kelakuan zahir, maksiat tadi. Maka di batin pun gitu juga. Tak perlu kita nak susuk, tak perlu kita nak sembunyi. Bila kita buat maksiat batin, pasti Allah Ta'ala tahu. Tak boleh nak lari. Tu. Dan memberitahu dan menakutkannya. Tu. Dan memberitahu dan menakutkan. Mana ni? Lain tu. Lari dah.
maka membalas ia Allah akan mereka itu orang mana tu? Orang yang mukmin atasnya, atas perbuatan dia tadi. Pasti Allah Ta'ala akan balas apa yang dikerjakan dia. Ada pada ayat ini, ni nak tafsir lah ni, nak tafsir kepada ayat firman Allah Ta'ala. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Pada ayat ni kata musannif pengarang kitab kita, dia ada 3 perkara, iaitu nak mengajar kelakuan yang baik, dan memberitahu dan menakutkan. 3 perkara ni ada dalam ayat ni. Apa tu? 3 tadi. Maka adapun mengajar adab, Allah Ta'ala nak ajar kita kelakuan yang baik, iaitu mengajar adab tu. Maka firman Allah Ta'ala, bersabda olehmu, hai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu orang yang beriman akan segala mata mereka itu orang yang beriman. Itu apa? Itu nak ajar adab, kelakuan. Tu Allah Ta'ala nak ajar adab, kelakuan yang baik. Apabila kita terlihat perkara haram, maka kita kena pejamkan mata kita. Sama ada pejam mana hakiki, iaitu pejam butir mata, ataupun pejam yang mana pejam alihkan mata, tak lihat. Tu itu Allah Ta'ala nak ajar orang mukmin. Pejamkan mata tadi daripada barang yang tiada halal, memandang kepadanya barang. Kita pejamkan mata kita tadi, Allah Ta'ala nak ajar kita akan adab, iaitu jangan kita lihat perkara yang haram, yang tiada halal melihat dia. Itu apa tu? Iaitu mengajar akan adab. Dan dengan ini perkataan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan hambanya, hamba yang dia kasih itu, iaitu orang mukmin, dengan berkelakuan yang baik. Dengan perkataan ni, ayat ni, iaitu suruhan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajar kita pejam mata daripada lihat perkara yang tiada halal tadi tu, iaitu Allah Ta'ala suruh kita ni berkelakuan yang baik. Iaitu apa kelakuan yang baik? Memelihara mata orang yang mukmin tadi daripada melihat yang haram. Dan memelihara kemaluan daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia kemaluan tadi. Itu suruhan dan juga ajar akan kelakuan yang baik. Akhlak kita, adab kita, kelakuan yang baik. Tu sama je terjemahan dia. Kelakuan yang baik, adab, akhlak. Maka wajib, yakni wajib syarak, maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhan hamba tadi. Apabila disuruh, diajar oleh Allah Ta'ala tadi, pejamkan mata dan pelihara kemaluan daripada perkara haram, maka wajiblah kita hamba junjung perintah Allah Ta'ala. Junjung. Bukan kita buat main dengan perintah Allah Ta'ala. Itu tanda orang yang beriman, yang takut, yang khauf pada Allah Ta'ala. Dia junjung akan perintah Allah Ta'ala. Dan jika tiada menjunjung tadi, dan jika tiada menjunjung perintah Allah tadi, nescaya adalah ia hamba jahat perangai, dan patut ia hamba dimurkai dan diseksa. Tu bagi siapa? Bagi orang, bagi hamba Allah Ta'ala
yang yang tidak menjunjung akan perintah Allah Ta'ala, itulah hamba yang jahat perangai, kelakuan, tak ada adab, tak ada akhlak. Apabila dia tu tak jaga mata dan kemaluan dia daripada perkara yang haram. Dan ada pun memberitahu, tu dia tengok zaman kita ni. Zaman kita nak jaga perkara ni susah. Belum lagi perkara hak lain. Mata ya. Mata kita ni payah nak jaga. Keluar dah daripada rumah, belum lagi keluar daripada rumah, duk tengok dah aurah anak, aurah adik-beradik. Tak boleh nak jaga dah dalam rumah, apatah semetelah luar rumah. Dalam rumah tak boleh nak jaga dah. Adik-beradik semua pakai boxer. Tu gi mari. Hak laki tengok hak laki, hak puan tengok hak laki. Saya adik-beradik pun kena tahu mana hak aurah hak kita sebut tadi. Hak mana wajib dia tutup, hak mana hak boleh dibuka. Kalau hak dalam rumah pun tak boleh dah nak jaga mata, sebetulah keluar daripada rumah. Orang zaman kita ni akhir zaman, buka aurat, buat maksiat. Kadang-kadang dia tu bermegah-megah dengan perbuatan dia. Rasa tak bersalah pun dengan maksiat hak dia buat, itu maksiat. Tak rasa bersalah buat maksiat, itu satu maksiat hak lain pula. Faham? Nampak? Contoh, tak tutup aurah. Kalau orang puan pakai juga tudung, tapi tudung dia atas daripada dada, ataupun nampak akan bentuk dada. Tutup dah tapi tak tutup sebaiknya, bentuk lagi tubuh badan dia. Kadang-kadang jadi bermegah-megah pula. Oh, comel, selfie masuk Facebook, comel hari ni, tu cantiknya, wow cantiknya awak hari ni. Yes. Oh, balah balik. Wow, seksinya awak hari ni. Yelah, nak jumpa boyfriend. Bermegah-megah dengan maksiat, itu maksiat pula. Tak tutup aurat, itu maksiat. Megah dengan maksiat, rasa tak bersalah, itu maksiat pula. Batu cara nak bertaubat, dia kena pandai, kena tahu syarat nak bertaubat. Cara nak bertaubat, nanti kita masuk bab taubat. Kita buat satu maksiat, contoh, wajib kita taubat, insaf, minta ampun dengan Allah Ta'ala akan perbuatan maksiat tadi. Dan juga kita wajib taubat, minta maaf, insaf dengan Allah Ta'ala, iaitu kita rasa perkara maksiat tadi tidak salah, tak salah, bahkan bermegah dengan maksiat dia, itu maksiat pula. Wajib kita kena nyatakan, wajib kita kena sebut, ya Allah, ampunilah dosa aku, dosa tak tutup aurat, dan juga dosa yang mana aku jahil tentang tu bahawasanya perkara tadi tu perkara maksiat. Ataupun, ya Allah, ampunilah dosa aku yang mana aku ni bermegah dengan maksiat aku. Wajib dia kena sebut gitu, sebab tu satu dosa lain. Tu yang mana Nabi sebut apa? Kullu ummati, setiap daripada umat aku tu, mu'afin, akan diampun akan dosa dia, akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala, illal mujahirin, melainkan orang yang mana? Orang yang menzahirkan dosa dia, tu bermegah-megah dengan dosa dia,
Dah tahu dah tak tutup aurat, selfie masuk Facebook pula. Orang kata, wow cantiknya awak. Yes, saya memang cantik. Yes, lagaknya. Tak malu kau. Tu. Kita rasa. Inilah hawa nafsu. Kita rasa orang puji kita tu, oh baguslah kita. Itu di mata orang yang buat maksiat juga. Orang yang tak takut pada Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang takut pada Allah Ta'ala, oh teruknya dia ni, oh beratnya dia ni, oh tak takut ke Allah ke dia ni. Itu bagi pandangan orang yang takut pada Allah. Ada pun orang yang sama seperti kita, oh cantik awak, dia puji pula. Pujian kita kepada orang buat maksiat, itu maksiat. Dosa kita puji orang buat maksiat. Kenapa? Sebab dengan pujian kita tadi, bertambah-tambah dia nak buat maksiat. Tak rasa bersalah dengan maksiat kita, maksiat dia tadi. Itu haram kita puji dia. Tu kita hawa nak puji-puji ya. Puji ni perkara yang bagus. Ya, perkara bagus. Bagus ketika bagus. Ketika haram dipuji, haram kita puji. Tak boleh nak puji. Tu. Kenapa? Dia memberi galakan untuk seseorang itu buat maksiat. Nak mengekalkan maksiat. Sebab tu kita tak boleh nak puji pemerintah ataupun siapa-siapa yang buat maksiat. Walahnya dia ni, contohlah tak kata sini, tak kira siapa. Kalau bos kita tahu dia buat zalim, oh bagus boh, teruskan. Haram tu kita bagi semangat tu macam pujian kepada dia. Oh layak dah buat gitu ke dia. Tukar-tukarlah dia tu, pergi pejabat lain lah, daerah lain lah. Kita puji bos kita. Tu kita puji maksiat tu, menganiaya orang lain. Tu. Jadi bila kita puji bos kita tadi, seseorang yang lain yang buat maksiat, dia rasa dia betul. Dia tak rasa dia bersalah. Tu sebab tu haram puji tu adik. Ada ketika dihalalkan, bahkan disunatkan puji, ada. Tu bila puji Rasulullah, puji guru kita, puji para alim ulama, tu tak apa. Tu. Dan ada pun memberitahu, yakni Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam ayat ni juga. Tadi ajar kita dengan kelakuan yang baik. Hak ni nak beritahu kepada kita. Maka firman Allah Ta'ala, bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan, yakni bersih hati, dan lebih menambahkan, yakni menambahkan kebajikan bagi mereka itu orang mukmin. Itu beritahu. Bila kita disuruh oleh Allah, diajar oleh Allah akan akhlak, akan adab, akan kelakuan, iaitu jaga mata dan kemaluan, maka Allah Ta'ala kata apa? Apabila kita jaga dua ni, maka perkara tadi boleh membersihkan hati kita. Itu bagi tahu. Maka caranya orang yang nak bersihkan hati dia, pasti dia kena jaga akan kelakuan, akan anggota zahir dia. Hati saya baik, tapi kelakuan zahir dia, anggota dia buat maksiat. Baiknya hati, bersihnya hati, apabila bersihnya, baiknya anggota kita. Kena ingat situ. Apabila anggota kita buat maksiat, maka dia akan jadi jahatlah hati dia. Walaupun kita kata baik dia, dah dia baik depan kita, tapi dengan Allah Ta'ala tu dia jahat dah. Hawa nafsu dia, hati dia tak ikut perintah Allah Ta'ala, ingkar akan perintah Allah Ta'ala. Apa? Iaitu
buka akan aurah, tak jaga akan mata dia. Itu seawal-awal hati kita tak adanya tak bersih. Tu bila buat maksiat, anggota zahir buat maksiat, pasti hati dia tu tak bersih. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut dah, apabila kita jaga akan mata dan kemaluan. Di ayat ni, di ayat lain sebut hak lain pula. Tu perutnya, telinganya, mulutnya. Hak ni di ayat ni. Apabila jaga mata dan kemaluan, maka dia membersihkan. Bersih apa? Bersih hati. Dan juga menambahkan kebaikan, iaitu pahala. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faras itu, keduanya, kedua mata dan faras itu, keduanya memelihara akan memejamkan mata dan pelihara faras itu sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kita pada ayat ni, nak bersihkan hati maka perlu jaga pelihara mata dan kemaluan. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan, yakni menambahkan pekerjaan kebajikan. Bila hati kita ni baik, bila nak baik, apabila anggota kita, apabila mata dan faras kita pelihara, maka perkara dua tadi itu dia menambahkan pekerjaan yang baik bagi kita. Maknanya kita tak buat dosa. Tu dapat pahala. Tu apabila kita pejam mata tak tengok maksiat, maknanya kita alihkan mata. Alih tu wajib, tengok tu haram. Alih tu wajib dengan makna kita dapat pahala wajib, bukan pahala sunat. Tu bila kita jaga kemaluan kita, tu kenapa tu Allah Ta'ala gunakan mata dan kemaluan pada ayat yang sama? Kerana kemaluan tu akan buat maksiat apabila mata tu buat maksiat. Kemaluan, syahwat kita tidak akan naik, tidak akan gairah kalau mata kita tak pandang akan maksiat. Kenapa kita tu naik syahwat? Kerana mata kita tu duk tengok perempuan. Hak inilah orang tua kata, daripada mata turun ke hati, daripada hati turun ke kemaluan. Ni start mana? Start mata. Tu tak kira lah laki-laki atau perempuan, sama saja. Jangan ingat orang lelaki yang tengok perempuan. Dah, orang perempuan pun kalau sama-sama dia duk cakap pasal orang lelaki. Oh, handsome-nya laki-laki tu. Oh, kalau dia jadi suami aku. Oh, sadonya dia. Tu orang perempuan. Sama-sama dia. Walaupun depan kita dapat malu, dah, sama-sama dia hilang malu. Begitu juga laki-laki. Sama ya. Nak pelihara kemaluan, maka perlu pelihara mata. Maka nak pelihara hati, maka perlu jaga dua-dua tadi, mata dan kemaluan. Dan ada pun menakutkan, iaitu tahdid. Allah Ta'ala, ayat ni menunjukkan Allah Ta'ala nak menakutkan kita. Dan ada pun menakutkan, Inna Allah khabirum bima yasna'un. Maka firman Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia Allah akan batin barang yang, yakni pekerjaan yang mengerjakan kamu, akan dia barang tadi. Tu seperti mengetahui ia Allah akan zahirnya. Tu zahirnya, zahir bagi barang yang mengerjakan tadi.
Jadi Allah Ta'ala nak menakutkan kita bahawasanya hak batin kita tu Allah Ta'ala tahu seperti zahir. Nyata di Allah Ta'ala, tak perlu kita nak sembunyikan lagi. Maka selagi membalas ia Allah akan dia seseorang. Maka apabila Allah Ta'ala tahu batin kita, maka dia akan balas apa yang kita kerjakan. Jika ada ia seseorang yang baik, nescaya membalas ia Allah dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Apabila seseorang itu buat perkara yang baik, tidak buat maksiat, maka Allah Ta'ala akan balas kepada dia dengan ganjaran pahala dan kesenangan, nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan syurga Allah Ta'ala. Dan jika ada ia seseorang kejahatan, yakni buat akan perkara kejahatan, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Kita buat sebesar zarah, Allah Ta'ala akan balas. Buat sebesar sebesar zarah kejahatan, maka Allah akan balas juga. Jangan nak lari daripada hari pembalasan Allah. Pasti Allah Ta'ala akan balas pekerjaan yang kita buat atas muka dunia ni. Dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya, mengetahui Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Apa khianat segala mata? Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ghafir ayat rakam nombor 19. Apa kata Allah Ta'ala? Firman Allah Ta'ala, mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Allah Ta'ala tahu akan segala khianat mata kita ni. Apa makna khianat mata tadi? Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Allah Ta'ala tahu mata kita, walaupun hujung-hujung mata kita duk tengok, duk curi-curi tengok maksiat, Allah Ta'ala tahu. Walaupun zahirnya kalau kita tengok, oh haji ni mata dia tu tak tengok di kitab, tapi di Allah Ta'ala tahu. Tak perlu kita nak sembunyi, tak perlu kita nak mencuri-curi tengok. Apabila kita tengok perkara maksiat, cepat alihkan mata kita. Bukan makna seperti orang-orang yang kata tengok sekali tak apa, hak dua kali baru haram. Tengok sekali, tengok, jangan kelip. Kelip tak boleh dah tengok. Tu salah. Tengok tu tertengok nak buat lagu mana dah, tertengok dah. Tapi apabila tertengok, jangan pula duk tengok. Wajib kita alihkan mata ataupun pejamkan mata tadi. Maka Allah Ta'ala sebut jangan kita mencuri-curi nak tengok. Curi-curi tengok pun Allah Ta'ala tahu. Tu bila tahu, pasti kita akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan mengetahui ia Allah akan barang yang sembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan begitu juga Allah Ta'ala tahu akan yang barang dalam hati kita, wa ma tukhfis sudur, iaitu dan juga perkara yang dalam hati kita, iaitu cita-cita hati kita nak buat maksiat ataupun nak buat kebajikan, kebaikan dan ibadah. Allah Ta'ala tahu. Tu. Jadi kita nak jaga hati kita ni, wajib jaga mata dan kemaluan.
kita kena bayangkan, kalau kita bekerja, kalau di tempat kerja kita, office kita ada kamera. Duduk atas muka kita. Oh, baik kita bekerja, takut bos tengok. Nak jawab telefon pun takut. Kenapa? Sebab bos tengok. Tu baru kamera, tu baru bos. Kalau Allah lebih daripada tu lagi. Sebab tu kita tak boleh terlepas daripada Allah Ta'ala. Kita tengok, kita takut benda hak zahir. Hak di kita nampak, oh kamera bahaya. Nak curi, tengok kamera, letak balik. Tengok, masuk dah masjid, duduk. Nak curi dah, buat tobek dah. Tengok kamera, letak balik. Yuk, ia keluar. Takutnya itu baru dunia. Takut orang tengok, takut kita didetek, takut kita kena tangkap. Bagaimana di akhirat kita? Kita tidak terlepas pun daripada kamera tadi, iaitu daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tengok segala perbuatan hamba dia. Tak terlepas pun walaupun dalam hati kita. Kita buat maksiat hati kita, dengan ujubnya, takabburnya, riaknya, Allah Ta'ala tahu. Sebetulnya hak zahir kita buat maksiat. Sebab tu kita kena rasa gitu, takut. Nak buat maksiat, biarlah orang tak tengok pun. Maksiat, pasti aku akan dibalas. Pasti Allah Ta'ala tengok. Kena begitu. Letak dalam hati kita takut khauf pada Allah Ta'ala, takut kepada buat maksiat, takut akan siksaan api neraka. Gitu. Walaupun orang tak tengok sekalipun, walaupun kita duduk dalam bilik, orang tak tengok pun, dalam gelap sekalipun, orang tak tengok, mak ayah tak tengok, tapi kita kena tahu Allah Ta'ala yang menengok kita, lihat kita. Tu baru dunia. Takut dah kamera. Tu apa sebetulnya lah akhirat. Allah Ta'ala, kita kena yakin Allah Ta'ala tu ada. Orang yang buat maksiat tu dia tak rasa. Dia tahu tapi tak rasa. Ilmu yakin tu tak ada. Tak rasa dalam hati dia bahawasanya sungguh Allah Ta'ala tu ada. Kalau dalam hati dia tu ada Allah, pasti dia akan takut nak buat maksiat. Setiap pekerjaan dia pasti Allah Ta'ala akan tengok dan balas akan perbuatan dia. Gitu. Barulah kehidupan kita tu sentiasa dalam keadaan yang baik, sentiasa dalam keadaan yang mana takut pada Allah Ta'ala. Tu barulah sa'adah. Barulah kita ni bahagia dunia dan akhirat. Kalau tidak, tak rasa takut pada Allah Ta'ala, tahu Allah Ta'ala ada, tahu perkara ni haram, tahu saja tak jadi, buat amal, tahu dan buat. Baru betul. Tu jangan dengan ilmu tadi menyebabkan kita disoal oleh Allah Ta'ala. Mu tahu, tapi kenapa mu tak buat? Tu kena balas dengan Allah Ta'ala. Melainkan dia tak tahu, jahilnya, tu lain. Kalau tahu hukum dia, tapi kenapa buat? Tu kena balas. Sebab dia ada pengetahuan ilmu tadi, tapi dia tak buat, tak kerjakan. Berlainan dengan orang jahil. Jahil orang mana? Jahil daripada ilmu agama, jahil daripada dakwah Islam. Dakwah Islam ada tapi tak nak datang, hak tu tak boleh. Jahil, hak tu tidak dimaafkan oleh syarak. Surah ada, masjid ada, duk ajar ilmu agama, tapi tak nak datang, tak nak belajar ilmu agama fardu ain. Jahil juga, hak tu jahil, tidak dimaafkan oleh syarak.
Adapun jahil yang mana jahil yang dimaafkan oleh syarak, jahil tak tahu dengan sebab dia jauh daripada dakwah Islam. Duduk mana? Duduk dalam hutan. Hutan pula tak ada pun orang pergi dakwah dia, jahil dalam keadaan jahil dia. Dia pula tak tahu luar sana tu ada bandar ataupun ada tempat yang baik. Hak perlu dia belajar ilmu, tak tahu. Payah ataupun payah dia nak pergi. Jahil hak tu dimaafkan. Baru dimaafkan. Tu dia tidak jahil-jahil tapi tak nak datang ke masjid, rugi kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun bin sihami iblis, faman tarakaha adzaqahu Allah taala ta'ma ibadatin tasurruhu, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Tak silapnya 29 bulan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batilan warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.